Ya. Bukit Gugu tak bangunnya, Kubang Krian. Bukit Gugu. Ya. Minta maaf. Sila. Terima kasih Tuan Speaker. Dalam membenarkan saya membahas titah ucapan yang di-Pertuan Agong baru-baru ini. Pertama sekali, Tuan Speaker, seperti yang Tuan Speaker sedia maklum, berkenaan pelantikan Tan Sri Muhammad Shafie Abdullah sebagai timbalan pendakwa raya di dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim di peringkat Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Pelantikan tersebut, Tuan Speaker, dibuat selaras dengan Seksyen 376, Subseksyen 3 dan Seksyen 379 Kanun Acara Jenayah. Dan satu sijil berjudul Sijil Pelantikan Menjadi Timbalan Pendakwa Raya dan Kebenaran Mengambil Kerja Peguam Bela bertarikh 2 Julai 2013 masing-masing dikeluarkan. Pelantikan tersebut dibuat, Tuan Speaker, oleh Peguam Negara Tan Sri Abdul Ghani Patel. Yang penting, Tuan Speaker, adalah apa yang dinyatakan atau disebutkan di bawah Seksyen 3763 tersebut. Saya bacakan yang penting dengan izin. The public prosecutor may appoint fit and proper persons to be deputy public prosecutors, who shall be under the general control and direction of the public prosecutor. Dan Seksyen 379, iaitu berkenaan dengan izin, Tuan Speaker, employment of advocate. The advocate dalam kes ini, Tan Sri Shafie, shall be paid out of the public funds. Baru-baru ini, Tuan Speaker, Dewan Yang Mulia telah pun dimaklumkan, bukan daripada Menteri Kewangan, tetapi daripada Menteri Jabatan Perdana Menteri Haja Nancy Shukri, bahawa Shafie telah pun dibayar yuran sebanyak RM1,000 untuk perkhidmatan beliau di dalam rayuan-rayuan tersebut. Adakah ini benar, Tuan? Adalah penting untuk perkara ini disahkan oleh Menteri Kewangan memandangkan apa yang dinyatakan dalam Seksyen 379 tersebut. Bukannya Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ini adalah satu perkara penting, Tuan Speaker. Oleh kerana bayaran untuk perkhidmatan Shafie tersebut adalah daripada dana awam, from public funds. Ini perlu diperjelaskan oleh Menteri Kewangan sendiri. Tapi apa yang lebih penting, Tuan Speaker, adalah sama ada Shafie tersebut merupakan seorang fit and proper person mengikut peruntukan Seksyen 376 tersebut untuk dilantik sebagai timbalan pendakwa raya. Dalam pembelaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tuan Speaker, beberapa permohonan telah pun difailkan untuk membatalkan pelantikan Shafie tersebut, yang kesemuanya ditolak oleh Mahkamah Rayuan dan juga dengan izin on appeal ke Mahkamah Persekutuan. Salah satu daripada permohonan tersebut, Tuan Speaker, bertarikh 5 Disember 2013 dibuat, di mana beberapa dakwaan berkenaan karakter Shafie telah pun dibangkitkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam affidavit yang diikrarkan oleh beliau dalam permohonan tersebut. Dakwaan-dakwaan tersebut kebanyakannya adalah berdasarkan aduan-aduan yang dibuat oleh bekas Pegawai Kanan Polis Datuk Mat Zain bin Ibrahim. Saya telah pun, ataupun beberapa affidavit jawapan juga pun telah pun diikrarkan oleh Shafie terhadap dakwaan-dakwaan tersebut, termasuk satu affidavit jawapan yang diikrarkan oleh beliau bertarikh 10 bulan 12 2013. Saya dimaklumkan bahawa Mat Zain tersebut telah pun membuat 3 laporan polis bertarikh 15, 18 dan 26 Disember 2013 terhadap beberapa kandungan dalam affidavit Shafie tersebut. Antara lain, Tuan Speaker, laporan polis nombor report presin 7 Palang 010437 Palang 13. Saya difahamkan bahawa satu kebenaran perintah menyiasat dengan izin and order to investigate Shafie bertarikh 3 Januari 2014 telah pun dikeluarkan oleh
peguam negara sendiri yang ditandatangani oleh seorang timbalan pendakwa rayanya, iaitu Ishak bin Muhammad Yusof. Ianya berbunyi seperti berikut. Timbalan pendakwa raya dengan ini memberi perintah supaya penyiasatan terhadap kesalahan di bawah Seksyen 199 Kanun Kesektaan yang dipercayai telah dilakukan di Mahkamah Rayuan Malaysia bagi kes Dato' Seri Anwar Ibrahim, iaitu Rayuan Jenayah nombor W5-1901-2012 sebagaimana laporan yang dibuat oleh Mat Zain tersebut. Dalam erti kata lain, Tuan Speaker, adalah jelas bahawa seawal 3 bulan Januari 2014, Peguam Negara sendiri telah pun mengesyaki bahawa Shafie telah pun melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 199 Kanun Keseksaan oleh Shafie di dalam affidavitnya tersebut. Oleh sebab itu, dia mengeluarkan order to investigate tersebut terhadap Shafie. Nah, Seksyen 199, Tuan Speaker, adalah berkenaan dengan izin false statements made in any declaration which is by law receivable as evidence. Dalam kes ini, affidavit jawapan yang diikrarkan oleh Shafie tersebut. Di bawah Seksyen 193, Tuan Speaker, kesalahan di bawah Seksyen 199 tersebut mesti dihukum dengan penjara maksima sehingga 3 tahun ataupun denda. Adalah penting untuk menekankan, Tuan Speaker, bahawa permohonan untuk membatalkan pelantikan Shafie tersebut di Mahkamah Persekutuan telah pun didengar sebelum rayuan substantif di Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan baru-baru ini. Memandangkan keadaan seperti itu, Ya Arif ataupun Tuan Speaker, adalah jelas bahawa pada masa pendengaran permohonan untuk membatalkan Shafie di Mahkamah Persekutuan, Peguam Negara memang sedar bahawa Shafie sedang disiasat untuk satu kesalahan di bawah Seksyen 199 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum dengan penjara maksima 3 tahun dan denda. Persoalan yang timbul, Tuan Speaker, adalah mengapakah Peguam Negara tidak mendedahkan fakta penting ini di dalam rayuan terhadap permohonan lantikan Shafie di Mahkamah Persekutuan, di dalam rayuan substantif di Mahkamah Rayuan pada bulan 3 2014 dan juga semasa pendengaran substantif di Mahkamah Persekutuan dalam bulan 10 dan 11 tahun lepas. Sudah tentu Peguam Negara sedar bahawa sekiranya Shafie dituduh di bawah Seksyen 199 Kanun Keseksaan akibat siasatan di bawah order to investigate tersebut, sudah tentunya Shafie tidak layak sebagai seorang fit and proper person untuk dilantik untuk mengendalikan rayuan-rayuan tersebut. Adakah penyembunyian fakta penting ini oleh Peguam Negara satu perkara yang disengajakan dengan tujuan menyebabkan mahkamah-mahkamah tersebut membuat satu kesimpulan bahawa Shafie adalah seorang fit and proper person? Saya menyatakan bahawa perkara ini adalah penting, Tuan Speaker, memandangkan pelantikan Shafie adalah dibuat dengan menggunakan public funds ataupun dana awam, dan oleh yang demikian Peguam Negara adalah bertanggungjawab untuk menjelaskan perkara ini atas dasar kepentingan awam. Saya juga menyatakan, Tuan Speaker, bahawa perkara ini adalah penting memandangkan pembelaan Dato' Seri Anwar Ibrahim di Mahkamah Tinggi, di mana beliau menyatakan bahawa beliau merupakan seorang mangsa konspirasi oleh Perdana Menteri Najib Tun Razak. Adalah juga penting untuk menekankan di sini, Tuan Speaker, bahawa adalah dalam pengetahuan awam bahawa Shafie adalah mempunyai kaitan dengan UMNO. Tidak dapat dinafikan bahawa beliau telah pun terlibat dalam banyak kes yang melibatkan pemimpin-pemimpin UMNO di dalam bidang jenayah dan juga sivil. Beliau sendiri ni mengakui perkara ini dalam CV beliau, bahawa beliau merupakan penasihat undang-undang UMNO dan Barisan Nasional sejak tahun 1997. Memandangkan keadaan tersebut, Tuan Speaker, adalah tidak memeranjatkan bahawa Shafie berada di rumah Dato' Seri Najib Tun Razak
semasa pengadu dalam kes Dato' Sri Anwar Ibrahim Saiful Bukhari berjumpa dengan Dato' Sri Najib 2 hari sebelum kejadian liwat yang dikatakan berlaku, iaitu pada 24 bulan Jun 2008. Perkara ini diakui oleh Shafie sendiri dalam percakapan beramaran beliau bertarikh 1 Ogos 2008, walaupun beliau menafikan apa-apa pengetahuan berkenaan kes tersebut. Sebaliknya, beliau menyatakan bahawa sebenarnya pada masa tersebut beliau berada dengan isteri Dato' Sri Najib Tun Razak Datin Sri Rosmah Mansor. Persoalan-persoalan yang timbul, Tuan Speaker, adalah bercabang 2. Pertama, mengapakah Peguam Negara melantik seorang yang diketahui umum mempunyai kaitan rapat dengan UMNO dan Barisan Nasional, walaupun Peguam Negara sedar bahawa salah satu pembelaan Dato' Sri Anwar Ibrahim adalah bahawa beliau merupakan seorang mangsa konspirasi UMNO. Dengan izin, Tuan Speaker, apa yang penting adalah justice must not only be done but must be seen to be done. Boleh mencerah lagi ya? Boleh mencerah? Boleh. Okey. Ya, Okey, Gugong, kaitkan dengan UMNO. Jadi pertama sekali saya nak minta bukti, bilakah kita melantik Shafie ini sebagai penasihat guaman UMNO? Dan untuk pengetahuan Gugong, Shafie ini tidak pernah menjadi ahli UMNO. Saya pun tak faham juga. Kadang-kadang kita bangkitkan tu isu, tak apalah, isu mahkamah tu mungkin kita dengar, tapi bila kita kaitkan dengan UMNO, dan kalau sesiapa jadi peguam, adakah mereka tidak boleh berkawan dengan UMNO? Kalau siapa jadi peguam tak boleh kawan dengan UMNO lah. Ini masalah juga ni, Bukit Telur kan? Terima kasih. Boleh, saya boleh jawab pencelaan itu dengan senang. Kalau you nak tahu bagaimana dia dikaitkan dengan UMNO, you tanya Shafie sendiri. Sebab dia nyatakan perkara ini dalam CV beliau sendiri. Resume beliau sendiri, dia nyatakan saya penasihat UMNO dan Barisan Nasional sejak 1997. Kalau you nak resume itu, saya boleh buat satu salinan bagi you. Persoalan kedua, Tuan Speaker, yang timbul adalah mengapakah Peguam Negara melantik seorang timbalan pendakwa raya di dalam rayuan-rayuan Dato' Sri Anwar Ibrahim, walaupun Peguam Negara tersebut sedar bahawa Shafie berkemungkinan telah melakukan satu jenayah dan oleh yang demikian jelasnya bukan merupakan seorang fit and proper person. Why did he do that dengan izin? Why did he appoint an UMNO-linked lawyer? Why did he appoint somebody he suspected to be or to have committed a crime? To conduct a case against a person who claims to be a victim of conspiracy of UMNO itself. Keadaannya, Tuan Speaker, bertambah serius memandangkan kelakuan Shafie selepas rayuan di Mahkamah Persekutuan baru-baru ini. Adalah dalam pengetahuan umum bahawa Shafie telah pun menyertai beberapa forum dan memberi perbincangan awam dan juga telah pun membuat beberapa kenyataan rasmi berkenaan fakta-fakta dalam rayuan tersebut yang jelasnya bertujuan untuk mengecam ataupun dengan izin to condemn Dato' Sri Anwar Ibrahim yang kini telah pun dipenjarakan dan tidak ada peluang untuk membela diri. Dia telah pun pergi atas banyak roadshow, Tuan Speaker, baru-baru ini. Kita semua tahu. Juga perlu ditekankan di sini bahawa salah satu daripada forum awam tersebut telah pun dianjurkan oleh UMNO sendiri dan turut dihadiri oleh Menteri Belia dan Sukan, Khairi Jamaluddin. Ya, Sepang bangun. Okay. Boleh. Terima kasih sahabat saya, Bukit Kelugur. Bukit Kelugur, saya ingin juga meminta penjelasan daripada Bukit Kelugur bahawa Tan Sri Shafie juga telah membuat kenyataan yang tak saya di Utusan Malaysia dalam satu interview yang mempertikaikan stand yang dibuat oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim yang tidak memberi keterangan secara bersumpah tapi memberi keterangan in the dock. Yang kita tahu itu adalah sebahagian daripada hak seorang tertuduh.
dan beliau mengatakan sekiranya Datuk Seri Ibrahim ni memberi tertakluk pada pemeriksaan balas, dia akan fainted, pingsan di dalam kandang salah. Saya nak tanya dengan Bukit Gelugur, setuju tak bahawa pengadu komplainan tidak ada hak untuk tak memberikan keterangan? Datuk Seri Ibrahim ada hak yang dijamin oleh undang-undang. Yang lebih teruk lagi, Pekan yang disapina sebagai seorang saksi tak berani nak bagi keterangan dan memohon untuk satu perintah mengenepikan sapina. Jadi yang sebenarnya takut untuk bagi keterangan adalah Pekan. Setuju atau tidak Bukit Gelugur? Masih Sepang. Saya setuju pada cadangan Sepang. Ada 3 pilihan yang available kepada seorang accused semasa pembelaan, iaitu mendiam diri, memberi statement from the dock, ataupun keterangan bersumpah. Ini adalah satu hak substantif yang tidak boleh dipersoalkan. Kelakuan Syafiee mempersoalkan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melaksanakan haknya adalah tidak wajar. Betul, Pekan telah pun mengenepikan sepinanya yang dikeluarkan terhadapnya. Kenapa dia nak mengenepikan sepina tersebut? Why did he not come to court dengan izin? Tuan Speaker, be a man, face up to the challenges that are put up to him. Saya kembali, Tuan Speaker. Apa yang mengejutkan di sini, Tuan Speaker, adalah kelakuan Syafiee menokok tambah fakta-fakta yang telah dikemukakan di mahkamah secara kamera, in camera proceedings dengan izin, yang seorang pelajar undang-undang tahun pertama, a first year law student, akan tahu tidak boleh disebarkan.